Alright, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Minggu ni masih minggu ke-12. Tetapi because of you are going to have your quiz at the end of this week, jadinya sebahagian daripada kita punya lesson in assembly language mak video kan for you to view, okay, bila awak dah masa your free time, okay. Tapi macam yang mak bagi tahu, kena tengok sebelum minggu ke-14. Sebab minggu ke-14 you will have your lab test yang mana dia punya percentage agak besar, 25%. So tak boleh main-main ya. Alright. So when it comes to the rotate instruction, the concept, the technique is not that difficult. Dia taklah sesukar seperti Maldives kan. So I think you can understand, okay. Even kalau misal kata tak dengar mak punya video ni pun, I think you boleh faham daripada awak punya assembly language handbook tu. Alright. Okay, so untuk rotate instruction, similar to shift instruction, except that the rotate instruction shift the bits in the destination operand, okay. Dia bukan hanya sekadar shift, tetapi dia circulate through the operand, okay. So by doing this, the destination operand does not lose any bit at all. So itulah dia punya perbezaan dengan shift. Bila shift, ada bit yang awak akan tolak dia tahu. Awak tolak dia keluar. Sebab bila once dia dah masuk dekat dalam kotak carry flag tu kan. Ingat tak kotak carry flag tu can be on your left side and can be on your right side. So bila awak dah masuk dekat dalam kotak carry flag, awak boleh tolak dia. Tapi kalau untuk rotate instruction, means dia akan circulate. Dia tidak akan kehilangan sebarang bits lah. Okay, so syntax masih lagi sama dengan shift yang mana awak ada rotate. Okay, destination, okay, satu. Okay, satu ni yang macam mak dah bagi tahu dekat dalam kelas, memang nombor satu. You are not allowed to change kepada nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. So if you want to rotate more than once, if let's say you want to rotate 3 times, awak kena tulis 3 kali lah. Otherwise, awak boleh gunakan CL register. Okay. And then for rotate, kita ada 4. Kita ada roll, kita ada roar, kita ada RCL dan kita ada RCR. Means, okay, the destination operand ni boleh jadi register ataupun memory. Contoh, let's say kita ada, RCL. Katalah awak nak RCL nilai AH1. Ini sahih. Kenapa sahih? Sebab awak menggunakan 8-bit register. Awak menggunakan 8-bit register. Kalau bukan 8-bit, awak pakai RCRAX. Contohnya 1. Ini pun valid because of awak menggunakan 16-bit register. Kan? Sebab AX ni ialah 16 bit. Okay. Kalau awak gunakan RCL total 1, yang mana total ni is your memory, pun sahih. Tetapi if you make it RCL, let's say 0AB dalam hexa 1, ini invalid. Kenapa dia invalid? Because of you are using the immediate value. Okay, so dekat dalam awak punya destination, kita tak boleh nak letakkan immediate value. Kita kena letakkan either it is register, can be 16-bit, can be 8 bits, and also awak boleh letakkan memory, tetapi bukan immediate value. Alright, so we look into the program 10.7 dekat muka surat 83.
Okay. So, simple je kan? Kita ada the first one is move AL0B5 dalam hexa. Okay, so you can see that the values is already in hexa. So, you do not need to have the conversion. So, kat sini kita ada AH, sini kita ada AL. Masukkan je lah B5 ni dalam AL. Okay, so what you should put at the AH part, so awak akan letak kosong dan kosong. Okay, yang kedua, instruction yang kedua, kita ada roll AL1. Okay, so bila you analyse, awak analyse yang pertama, ianya ialah instruction 8 bit. Kenapa 8 bit? Sebab dia menggunakan AL. AL ialah 8 bit register. Yang kedua, dia menggunakan rotate instruction ROL. Bermaksud dekat ada huruf L ni, means awak akan rotate to your left. Okay, sebelah kiri lah. Alright. Jadinya, bila kita jadikan dia as orang kata as kita punya tracing kan, alright, sebab dia left kan, so bermaksud awak punya kotak carry flag tu kena berada dekat sebelah kiri lah. Alright, dan kita ada B ialah 11, betul? So dia akan membentuk 1011, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 1, 11. Ini ialah B. Lepas tu kita ada 5, 01, 01. Sini kita ada 5. Okay, so at this moment kita belum buat lagi sebarang roll. Kali pertama kita buat roll, bermaksud, okay, yang ini, 1 ni kita tolak masuk dekat dalam carry flag. Okay, dapat 1 dekat sini. Alright. Yang lain semua awak akan tolak ke kiri. 0110. Okay, sebabnya awak dah tolakkan dia ke kiri. And then 101. Ada ruang kosong, betul tak? Sebab kita dah tolakkan dia ke kiri. Kalau masa shift dulu, kita isi dengan apa anak-anak? Kita isi dengan bit kosong kan? Simple je. Tetapi bila rotate, awak tak boleh nak simply isi dengan kosong. Awak kena faham, rotate maksudnya rotate, dia akan berpusing. So, awak akan ambil semula awak punya bit yang dekat dalam carry flag ni. 1 dapat sini. Macam tu. So, awak akan dapat 4 tambah 2. Kat sini kita dapat 6. Dekat sini kita dapat B. Okay. So, apa yang kita akan simpan dekat dalam kita punya AL value ni ialah 006B. Okay, sebab 6B ni kita nak simpan dekat AL. So, kita akan masukkanlah dekat dalam bahagian AL. Carry flag kita nilainya ialah 1. So, itu ialah roll. Kemudian, dia nak roll lagi sekali. Okay, dia nak roll lagi sekali. Alright. Kita pun roll lah kali yang kedua. Okay, carry flag masih lagi kat sebelah kiri. Alright. Awak tolak ni. Masuk dekat dalam carry flag. 0. Sini semua tolak dia. Okay, 110. Sini tolakkan dia. 1. Lepas tu kat sini tolak. 011. Okay, lepas tu apa yang kita nak? Apa yang kita nak letak dekat the empty bits ni, okay? Kita akan rotate nilai yang ada dekat dalam carry flag ni masuk dekat belakang ni. Jadi kita akan ada 1101. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 1, 13. Kat sini kita dapat D. Okey, sini kita dapat D dan dekat sini kita dapat 6. 4 tambah 2, 6. D6 ni kita nak simpan dekat mana? Kita simpan dekat dalam AL. Kenapa simpan dalam AL? Sebab AL ialah kita punya destination. Jadi kita simpan dalam AX dekat sini 00D6. Apa nilai carry flag?
carry flag kita ambil lah yang ni. Carry flag kita bersamaan dengan kosong. Simple kan? Alright, okay, I think awak boleh ni. Awak boleh buat. Okay, ini kalau awak nampak, we wrote down the instruction tu 2. Kalau misal kata awak nak buat move masuk dalam AL, kosong B5 dalam hexa, move masuk dalam CL02 dalam hexa, roll ALCL pun boleh. Bermaksud awak akan rotate left ni, whatever values di dalam AL, berapa kali awak nak rollkan dia, awak akan roll sebanyak 2 kali. Kenapa kita roll sebanyak 2 kali? Because 2 ialah nilai yang kita simpan di dalam CL register. Okay, alright. Next, kita pergi kepada program 10.8, muka surat 84. So, nampak tak apa beza dia? Tadi kita left, now kita right. Itu je, kan? Okay, kita ambil daripada yang pertama lah. So, kita move masuk dalam BL A9. Jadi, kita nak letak dalam BX. BX kita ada BH dan juga BL. So, dekat BL ni kita akan masukkanlah A9. Masuk sini A9. BH letak apa? BH kita letak 00. Okay. Kemudian kita nak roar BL. Okay, macam rimau dah. Okay. So, roar BL bermaksud awak punya, okay, sebelum tu, kita tahu yang dia ialah instruction 8 bit. So, macam mana tahu dia instruction 8 bit? Because of dia menggunakan BL sebagai destination. Okey, kemudian lepas tu apa? Yang kedua kita tengok dia ialah roar. R dekat paling kanan ni menunjukkan kita nak rotate to the right. Bila kita nak rotate to the right, bermaksud carry flag kita akan berada dekat sebelah kanan pula. Dia terbalik tadi kan? Okey, kita nak roar. Apa yang kita nak roar? Kita nak roar nilai dalam BL. Apa nilai dalam BL? Dalam BL, kita punya nilai ialah A9. Kita pun letak sini, 1010. Ini ialah A. Lepas tu 1001. Ini ialah 9. Okey. So, kita nak roarkan dia kan? Okey, so kita nak roar. Kali yang pertama, kita akan tolak masuk dekat dalam. Okey, kita tolak ke kanan. Kat sini dah akan jadi 1. Sini semua awak akan push to the right. 001. Ni pun awak akan push to the right. 0. Ni semua awak push lah. Push ke kanan. 101. Lepas tu ada ruang kosong. Betul? So, ruang kosong ni awak pusing balik. Pusing balik digit. Bukan digit. Pusing balik bit 1 yang ada dekat dalam carry flag tu. So, kita dapatlah 1101. Ini ialah D. Okey. Lepas tu, kita dapat 0100. Ini ialah 4. D4 ni kita nak simpan kat mana? Kita akan simpan dalam BL. So, nilai BX kita dah override menjadi 00D4. Apa nilai carry flag dia anak-anak? Nilai carry flag dia ialah 1. Okay. The next one, kita ada roar lagi, BL lagi sekali. So, kita nak roar lagi kali yang kedua. Okay. Sama juga carry flag kita akan berada dekat sebelah kanan. Kita akan push everybody ke kanan. 0. Ni kita push lah ke kanan. 010. Okey, ni kita push ke kanan. 1011. Ni sebab kita dah push ke kanan kan? Bukan sini. Sini kita dah push dia ke kanan. Okey, so kita akan ada empty bit. Apa yang kita akan letak dalam empty bit tu? Kita pusing balik nilai yang ada dekat dalam carry flag. So, dapatlah dekat sini nilai kita ialah 0. Jadi, 0110 ialah 6.
dan 1010 ialah A. Nak letak dekat mana, kita akan simpan dalam BL register. So again, kita akan override nilai dalam BL. So now nilai BX register menjadi 006A. Carry flag kita bersamaan dengan 0. Okay. Alright, dia simple je kan? It's just a matter of whether you are rotating to the right or you are rotating to the left. Okay. Kemudian, okay, ni nanti mak buang dia punya yang empty slide ni. Okay. Kemudian kita tengok kepada program 10.9 muka surat 85. Okay. Okay, betul. Alright. So, kita ada move AL 0B5. Basically, dia recycle je the current values yang kita dah gunakan tadi. So, dalam AX awak, 1, 2, 3, 4. Okay, ni kita ada AH. Ni kita ada AL. Kita masukkan dekat AL kan. Okay, ni dah dalam hexa tau. Tak payah nak convert lagi. Okay, B5. Sini kita letak 00. Okay, tadi kita roll dengan ROR. Now kita nak buat RCL. Okay, so jadi sekarang ni kita nampak dia menggunakan AL. AL ni ialah 8 bit. Betul kan? 8 bit. Okay, so bila kita dah ada 8 bit, kita tahu yang kita akan rotate to the left. Tapi awak akan tanya dengan mak, what's the difference between roll dengan RCL? Okay. Bila kita tahu dia ialah left, kita akan tahu yang mana dia punya position carry flag tu berada dekat bahagian sebelah kiri lah kan? Okay. Yang ini mak rasa awak dah clear. Loud and clear this one. Dah tak ada masalah. Okay, lepas tu kita ada B. B ialah 11. 1011. Ini ialah B. Dan kita ada 5. 0101. Sini nilainya ialah 5. Okay. Bila kita nak RCL kali yang pertama, okay, kita memang akan push everybody to the left. Kita akan ambil 1. Okay. Lepas tu dekat sini, kita letak 0. Ni semua dia akan push kepada left. 110. Okay, ni semua akan to the left. Okay. 101. Okay, kat sini ada empty bit. Betul tak? Okay. Dekat sini, dia empty bit, awak letak 0. Okay, awak akan tanya mak, kenapa kita letak 0 mak? Tadi mak kata rotate berbeza dengan shift. Shift memanglah mak, kita main bantai letak semuanya 0. Okay, kenapa kita letak 0? Perasan tak, semasa kita belum buat apa-apa rotation, carry flag kita dekat sini 0. Kan, nilai carry flag kita dekat sini 0. Jadinya, apa yang berlaku ialah kita nak isi empty bit ni dengan nilai carry flag yang berada pada 0th cycle. Okay. Alright, so kita dapatlah dekat sini jawapan kita. 4 tambah 2, 6. Okay, dekat sini kita dapat 1010 ialah 10. 10 ialah A. Jadi kita akan simpan dalam AL. Jadi kita punya nilai AX register kita akan override. Bukan lagi 00B5. Sebaliknya menjadi 006A. Apa nilai carry flag? Nilai carry flag kita ialah 1. Okay. Next, kita pergi kepada dia nak RCLAL kali yang kedua. Okay, again, kita punya carry flag berada dekat sebelah kiri dan kita akan push every bits to the left. 1, 1, 1, 0, 1. Ni kita push semua ke kiri. Lepas tu, pula. Kosong sini kan? Sorry. Sini kosong.
Dia push ni kan kosong. 01101. Okey. 010. Okey, ni semua dia dah push. Okey, ni semua dia dah push. So, empty bit ni kita nak letak apa? Kita akan ambil nilai yang berada dalam carry flag pada the first cycle. So, nilainya ialah 1. Jadi, kita dapat 8 tambah 4, 12. 12 tambah 1, 13. 13 ialah D. 0101 ialah 5. Kita dapat nilainya ialah D5. D5 kita nak simpan dekat mana? Kita simpan dekat dalam AL. So now nilai dalam AX register is 00D5. Apa nilai dalam kita punya carry flag? Carry flag kita ialah 0. So ini dia punya perbezaan antara ROL dengan RCL. Alright. Last kali, kita ada program 10.10 dekat muka surat 86. Okay. Pun sama, dia recycle je value yang dah kita guna pada program-program yang previous one. Okay. Kita ada move BL 0A9. Jadinya kita akan masukkan dalam BX, right? So kita ada BH dan kita ada BL. So kita masuk dekat dalam BL. Masuk sini A9. Apa yang kita nak masuk dekat BH? Kita akan masukkan 00. Okey, kemudian kita nak buat RCRBL1. Okey, so kalau kita tengok sini, kalau kita analyze, it is 8-bit instruction because of kita menggunakan register BL. Okey, kemudian kita ada RCR bermaksud kita nak buat rotation to your right. So, to your right maksudnya apa? Carry flag tu dekat sebelah kiri lah kan? Sorry. Kan? Perangan. Carry flag tu dekat sebelah kanan. Carry flag dekat sebelah kanan. Ini zero cycle. Maksudnya kita belum buat lagi apa-apa kepada that cycle. Okay, so kita ada nilai kita A dan 9. So, 1010. Ini ialah A. 1001 ini ialah 9. Alright. Ni kosong tau. Okay, zero cycle. That's why carry flag tu kita letak kosong. Okay. Alright. Kita nak RCR. Okay, kita akan push everybody to the right. Okay, ni ialah cycle yang pertama. Sini 1. Ni semua kita push ke kanan. 0010. Okey, ni kita push kanan. Push lagi kanan. Push kanan. 101 dan ada ruang kosong. Jadi, ruang kosong tu kita akan isi apa? Kita akan isi bit yang berada pada carry flag pada cycle kosong. So, kita dapat dekat sini kosong. Dapatlah kita 4 tambah 1. Sini kita dapat 5. Sini kita dapat 4. Kita dapat 54. 54 nak simpan dekat mana? 54 kita akan simpan dalam BL. So now nilai kita dalam BX register ialah 0054. Apa nilai carry flag kita? Nilai carry flag kita ialah 1. Okey, kemudian kita nak buat RCR sekali lagi. Okey, kita nak buat RCR kali yang kedua. So, kita akan push everybody to the right. Okey, kita akan ada 0, 0, 1, 0. Ni kita push ke kanan, 1. Okey, ni kita push kanan, 0, 1, 0 dan kita ada ruang kosong. Ruang kosong ni kita nak isi apa? Kita akan isi dengan bits di dalam carry flag semasa berada dalam cycle yang pertama. So, kita letak sini 1. 1010 akan membentuk A.
1010 akan membentuk A sekali lagi kan. Dan kita akan simpan dalam BL register. So now nilai dalam BX menjadi 00AA. Apa nilai dalam carry flag? Nilai dalam carry flag equals to 0. Okay, simple je kan. There is no, orang kata too much complicated techniques, tak adalah. Okay. Akan ada juga soalan dalam 16 bit. Okay, so ni contoh je lah. Okay, let's say kita ada move 0, 1, 2, 3 dalam hexa. Lepas tu kita ada move masuk dekat dalam CL. Ya Allah. Sorry. Let's say kita move masuk dalam AX. Nilai kita 0, 1, 2, 3 dalam hexa. And then kita ada move CL 05 dalam hexa. Katalah kita nak roll AX CL pun boleh jadi. Kan? So, apa yang Mak nak bagi tahu dekat sini ialah tak semestinya in your assembly language, everything the example menggunakan 8 bit, tak ada soalan dalam 16 bit boleh keluar. Tak semestinya. Okay, so dia ikut rezeki awak lah. Kalau macam ni kita nak roll kan. Okay, roll. Kita letaklah kita punya carry flag dekat sebelah kiri. Dan dia AX tau yang. So bila AX, 0000, ni ialah 0. 0001, sini 1. Lepas tu 0010, sini 2. 0011, sini 3. Awak akan roll lah dia sebanyak 5 kali. Macam tu. Okay. So, jangan ambil mudah. Walaupun dalam assembly language handbook, semua example dalam 8 bit, tak semestinya kita akan keluarkan soalan 8 bit juga. Kita boleh keluarkan soalan dalam 16 bit. So, jangan leka. Dan akan ada juga soalan yang mana dia campur. You all kan sukakan cabaran. Mak, assembly language ni tak cukup mencabar, Mak. Kan? Okay. Kalau nakkan cabaran, nampak tak? Dia combine. Dalam satu instruction ada shift, ada RCL, shift pula lagi ke kanan, roar lagi pula ke kanan. Boleh jadi soalan tu begini. Okay, so awak jangan pening tau. Okay, and korang kata you need to trace everything one by one. Then only awak tidak akan rasa ada kesilapan lah dekat situ. Okay, tapi I think kalau untuk lab test, kita tak adalah nak suruh awak everything ni 3 kali. Nampak? Kalau sini dah 3 kali, sini 3 kali, sini 3 kali, sini 3 kali. All together dah 12 times. Kita tak pernah kot. Mak rasa sepanjang Mak punya experience berapa tahun mengajar subjek ni, Mak tak rasalah kalau untuk lab test tu kita terlalu excited sampai nak suruh awak roll dan shift sebanyak 12 kali. Okay, mungkin dalam 3 kali. 3 kali tu pun dah banyak. Selalunya 2 kali, sekali. Right, 3 kali ataupun 4 kali tu pernah lah, tapi jarang-jarang berlaku. So, we will never know your rezeki. Alright. Okay, doa supaya everything is dipermudahkan, diterangkan hati awak. Alright. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.